Don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir tentang isu LTAT. Sebelum tu saya baca detail sikap Malaysia kini ni, ada apa dengan LTAT? Beberapa hari lalu orang ramai dikejutkan dengan satu lagi peletakan jawatan pegawai kanan LTAT. Secara keseluruhannya setakat ini sudah ada 3 pegawai tertinggi LTAT yang mengumumkan pengunduran mereka dari entiti itu hanya dalam tempoh kurang dari sebulan. Okey, mari tengok respon detail daripada Kamal Amir. Di akhir itu komen macam biasa. Hari ini, semalam, kemarin, beberapa hari lalu, nampak gayanya. Sudah mula pula timbul isu baru. Isu kali ini tentang Lembaga Tabung Angkatan Tentera, LTAT. Kerana terdapat isu peletakan jawatan 3 pegawainya berturut-turut. Sebab itu menurut Menteri Komunikasi Saudara Fahmi Fadzil, dia kata setakat ini jemaah menteri belum menerima maklumat berhubung perkara tersebut. Sebab itu tak boleh nak komen. Kerana pihak kabinet belum menerima pemakluman terkini apakah status. Tapi boleh percaya yang awak pada menteri dan Menteri Pertahanan memang sedang meneliti apa yang sedang berlaku di Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Dan pastilah isu tersebut juga akan dibincangkan. Kerana LTAT ini secara dalam sidang parlimen yang lalu kena mendapat kritikan yang hebat apabila dikatakan bahawa Lembaga Tabung Angkatan Tentera bakal menjual ladang-ladang miliknya. Itu keadaannya, saudara. Sebab malahan, saudara, ramai orang tertanya-tanya, apa sebenarnya dengan isu LTAT? Lepas seorang tak jawatan. Ia bermula dengan peletakan jawatan Ketua Pegawai Eksekutif, CEO, Saudara Ahmad Nazir Abdul Rahman pada 31 Januari. Kemudian, pengusinya, Jeneral Bersara Tan Sri Raja Muhammad Effendi, Raja Muhammad Noor, bekas Panglima, juga meletak jawatan. Dan yang terbaru pada 19 Februari, Pengarah Kanan Strategik Lembaga Tabung Angkatan Tentera, Dayana Rogayah Omar, dilaporkan mengemukakan surat peletakan jawatan. Jadi dalam keadaan begini, suasana orang tertanya-tanya. Sewajarnya lah kepimpinan Datuk Seri Khalid Nordin memberi penumpuan. Saya menjangkakan ada sesuatu yang tak kena dalam Lembaga Tabung Angkatan Tentera ni. Sesuatu yang tak kena sebab Lembaga Tabung Angkatan Tentera menyimpan segala wang-wang untuk kegunaan bekas tentera kita. Pensionnya, soal macam simpanan EPF, dan saya dipahamkan terdapat lebih kurang 116,000. Sekitar 116,000 anggota Angkatan Tentera Malaysia dengan anggota aktif yang menjadi pencarum dalam skim Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Dan selain itu, pada 31 Disember lalu, Lembaga Tabung Angkatan Tentera menyatakan ia mempunyai aset sejumlah 10.3 bilion. Bukan sikit, saudara. Saya mengharapkan tidak berlaku sebarang fiasko dan perlulah diperjelaskan. Jadi Menteri Pertahanan yang baru, Saudara Khalid Nordin, perlu memberi penjelasan. Rakyat nak tahu. Kerana ini ada kepentingan kepada warga Angkatan Tentera. Nak cakap lebih pun tak bolehlah, saudara. Kita pun, saya bukan tahu, saya bukan pakar ekonomi. Tapi saya agak bimbang melihat laporan demi laporan tentang LTAT apabila daripada ketua eksekutifnya, CEO letak jawatan, kemudian chairman Tan Sri Raja Effendi, dan yang terbaru Puan Rogayah. Ini keadaannya, apakah sebenarnya sedang berlaku? Rakyat nak juga tahu. Jadi mereka yang mengendalikan Lembaga Tabung Angkatan Tentera perlu memberi penjelasan. Sebab LTAT ni macam EPF, macam EPF untuk orang awam. Tapi LTAT ni untuk warga Angkatan Tentera. Dia eksklusif. Hanya untuk warga Angkatan Tentera. Tapi kalau LTAT ini bermasalah, jangan, saudara. Kita mendoakan tak adalah apa-apa. Cuma penjelasan perlu. Dan saya menjangkakan Dewan Rakyat yang akan bersidang nanti, insya-Allah tentulah perkara ini akan dihuraikan satu persatu, sama-sama. Cuma saya mengharapkan jangan kita membuat telahan, membuat cerita-cerita yang tak benar.
Sebab kadang-kadang bila kita memberi gambaran yang tak betul, ini boleh menimbulkan masalah pada negara. Biarlah pengendali, mereka yang berkepercayaan, mentadbir lembaga tabung angkatan tentera ini melaksanakan tugas mereka dengan baik. Soal peletakan jawatan biasa, orang nak berhenti. Tapi cuma masalahnya ia berlaku berturut-turut. Itu saja yang menimbulkan persoalan apa sebenarnya berlaku dalam lembaga tabung angkatan tentera. Sebab lembaga angkatan tentera pelaburannya banyak. Antaranya adalah ladang Bosted. Ladang Bosted juga mempunyai kontrak-kontrak besar. Termasuklah limbungan kapal di Lumut, Naval Dockyard, Bosted. Begitu juga tanah ada di Langkawi. Banyak. Jadi LTAT juga mempunyai bank, mempunyai hotel dan sebagainya. Jadi kalau benda itu berlaku, sesuatu yang berlaku ketirisan tentulah perlu dilihat, perlu disiasat. Saya pernah berbual dengan Tan Sri Raja Effendi. Beliau mengatakan bahawa katanya sudah sampai masanya untuk beliau menyerahkan tanggungjawab itu kepada orang baru untuk menjadi pengurusi. Itu keadaan saudara. Apa khabar Cik Sudraman? Jadi harapnya janganlah ada fitnah. Jangan fitnah saudara. Jangan kita memfitnah. Aizul Abdul Hamid dia kata H2O sebelum ini gagal. Saya melihat saudara banyak benda-benda yang tersembunyi dan saya yakinlah perkara ini akan dikaji, akan diselongkar satu persatu. Sabar. Mereka yang melakukan kebejatan, yang menyentuh soal harta dan wang rakyat, tunggulah masa anda. Saya yakin mereka juga satu persatu akan dibawa ke muka pengadilan. Kalau tak buat, tak ada masalah. Apa ada masalah? Nothing happen. Cik Su dia kata tak benar tu, dah fitnah. Saya bukannya fitnah saudara. Cuma saya menyarankan bila saya dengar ada 3 laporan satu persatu. Itu keadaannya. Dan kita mengharapkan agar lembaga tabung angkatan tentera ini dapat terus berkembang dan ditadbir secara amanah oleh mereka yang beri amanahnya. Saudara Cik Su, terima kasih. Cik Su Draman Sekuntum Mawar Merah untuk saya. Beh Chun Suen, terima kasih. Ramli Karim, harap saya sihat katanya. Rohani, apa dia kata sedih juga bila dia dengar. Itu keadaan saudara. Kita tak mahu lagi. Cukup-cukuplah negara kita mengalami satu persatu permasalahan. Baik saudara, kita sekarang ni kita masuk dalam agenda bangsa yang tertunda. Apa yang dimaksudkan? Saya pertama-tama sekali untuk malam ini saya nak menyentuh soal MARA. Sebab MARA ini saudara, ia ditubuhkan hasil daripada Kongres Ekonomi Bumiputera. Dan insya-Allah pada 29 hari bulan, Kongres Ekonomi Bumiputera akan bersidang. Ramailah bijak pandai, para cendekiawan, para ekonomis, warga bangsa Melayu akan duduk, berhimpun memikirkan apa yang tak kena, apa yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Persoalan pertama sekali adalah apakah agenda dasar ekonomi baru, cetusan era kepimpinan. Bukan Dato' Razak seorang, saudara. Ramai pada masa itu pemikir-pemikir Melayu memikirkan agar dasar ekonomi baru ini diwujudkan. Tapi malangnya selepas era Dato' Razak, Husin On, naik orang lain, dasar ekonomi baru seolah-olah dilupakan. Yang ada adalah dasar penguasaan. Look is policy, kepimpinan melalui tauladan, kemudian dasar pandang ke timur tu dijadi kepada agenda penguasaan. Itu keadaan saya. Dan MARA sekarang ni dia terajui oleh Datuk Seri Dr. Ashraf Wajudi. Dah setahun dah saudara. Dan beliau kini, saya pernah berbual dengan beliau. Tapi itu hari saya cuba nak dapatkan tarikh yang sesuai untuk saya undang beliau masuk ke studio saya tu nak bercakap tentang agenda Bumiputera. Tapi kerana sekarang ni beliau sibuk dan saat ini juga beliau mengikut bersama-sama rombongan Datuk Seri Zaid Hamidi berada di Jepun. Jadi terhalang. InsyaAllah lah
Lepas dah korek ekonomi nanti kita akan berbincang. Sebab saya bertanya, apa dah jadi pada MARA? Kenapa orang Melayu ramai lagi masih berhutang dengan MARA? Itu persoalan. Dan Datuk Seri Ashraf Wajudi menyatakan pada saya bahawa di bawah MARA terdapat begitu banyak, saya ingat 200 lebih institusi pengajian, pusat pengajian tinggi dan sebagainya. Bagi saya itu bukan fokus utama. Fokus utama MARA adalah mengangkat martabat ekonomi bangsa. Sebab itu sepatutnya dulu diwujudkan banyak tempat-tempat pusat-pusat perniagaan MARA. Jangan lupa daripada Perlis sampailah ke Sabah, Sarawak. Di mana-mana ada MARA. Dan pusat MARA ini kita mengharapkan berkembang akan dijadikan tempat untuk warga bangsa kita berniaga. Kerana orang Melayu nak memiliki hartanah tidak mempunyai kewangan yang kukuh. Jadi dengan adanya pusat pameran MARA ataupun pusat perniagaan MARA, cuma hari ini keadaannya kalau saudara pergi di mana-mana pun, saya pernah berbual dengan Datuk Ashraf. Pergilah sama ada di tempat MARA di Pulau Pinang ke, MARA di Langkawi ke. Saya lihat contoh macam MARA di Langkawi. Tanah cantik tapi tak ada orang datang. Kenapa tidak dijadikan MARA, tempat MARA Langkawi jadikan hotel yang baik. Kalau ada pelabur dari luar negeri supaya dapat menjana kewangan. Begitu juga kita panggil pusat, bukan panggil ini dapat MARA ni pusat rekreasi, bukan rekreasi saudara. Alah, saya lupa nak sebut benda tu. Dan bila ini tempat MARA ni gerai-gerai, tempat orang Melayu berniaga. Untuk yang mana pandai menjahit, tempat jahitan, yang mana bijak membuat songkok, tempat pengeluaran songkok. Jadi sepatutnya MARA meneruskan usaha ke arah yang membangunkan ekonomi warga bangsa kita. Bukan hanya di sektor pertanian. MARA untuk warga kota, warga yang berada di bandar-bandar, yang memasarkan produknya, disediakan tempat. Begitu juga dengan pusat kemahiran. Sebab itu TVET bergantung banyak kepada MARA. MARA mempunyai institusinya. Arkid MARA misalnya, saudara, yang ada di Jalan Tengku Abdul Rahman. Saya lihat sepi, saudara. Ini yang saya bercakap dengan Datuk Ashraf, perlu ditangani. Memang beliau menumpukan banyak kepada pengajian tinggi, pusat-pusat pengajian, benar. Tapi tumpuan juga harus dilihat dan perlu ada kajian. Kenapakah warga bangsa kita yang membuat pinjaman dengan MARA akhirnya dimufliskan? Apakah tidak dibuat satu follow up? Kalau mereka pinjam, katalah seorang tu pinjam dari MARA untuk buat kerjayanya jahitan misalnya. MARA membeli mesin, sediakan tempat, kemudian modal sedikit. Tapi takkanlah langsung tak bergerak langsung. Dan juga perlu dibuat kajian kenapakah pusat-pusat jualan MARA ataupun dia panggil apa, bukan arkid lah saudara, pusat-pusat di mana MARA berniaga lah, orang berniaga dengan pusat apalah, satu tempat dia panggil. Kenapa pusat-pusat itu jadi sepi? Contohnya macam bangunan MARA sekarang ni. Kononnya dulu zaman Datuk Ismail Sabri nak mau menyaingi tempat menjual komputer di jalan di Bukit Bintang. Tapi akhirnya koyak ke laut. Kenapa begitu? Jadi saya melihat MARA harus memikirkan satu bentuk bantuan. Bukan hanya bagi bantuan, lepas itu tinggalkan kita. Mesti ada susulan. Mesti ada susulan, kajian, satu persatu. Okey tuan-tuan, saya baca detail sedikit lagi. Secara keseluruhannya setakat ini sudah ada 3 pegawai tertinggi LTAT yang mengumumkan pengunduran mereka dari entiti itu hanya dalam tempoh kurang dari sebulan. Ia bermula dengan peletakan jawatan Ketua Pegawai Eksekutif CEO Ahmad Nazim Abdul Rahman pada 31 Januari. Ia diikuti pula dengan pengurusinya Jeneral Raja Muhammad Afandi Muhammad Noor pada 8 Februari. Pada 9 Februari lalu, pengarah kanan strategik Dayana Rogayah Omar dilaporkan mengemuka surat peletakan jawatannya. Tuan-tuan, nanti kita tengoklah apa yang telah berlaku kat LTAT ni. Kami terus menyokong kajian perpaduan dan PMN Ibrahim. Assalamualaikum.